ba'dal maut, dan dia bekerja untuk kehidupan ini, dia bekerja pada kehidupan ini. 5, tujuan dia untuk apa? 5 ba'dal maut, untuk apa yang sesudah matinya. Jadi apa sesudah mati kita? Akhirat. Jadi nak jadi orang yang bijaksana, gunakan pendengaran ini untuk akhirat. Jangan jadi tadi surah 30 ayat 7. Dia hanya tertumpu kepada kehidupan dunia. Jadi dia bukan jadi orang yang bijaksana walaupun dia menguasai urusan dunia tu. Sebab Nabi orang yang terbaik kata, Al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang bijaksana itu ialah orang yang menghitung dirinya dan bekerja bagi apa yang sesudah kematian, iaitu akhirat. So sebelum kita bekerja ni, amila, kerja, mestilah kena berilmu dulu. Nak berilmu inilah dia, guna pendengaran, penglihatan dan hati. Ya, baik. Jadi apa sumber rujukan kita? Al-Quran. Sebab tu kita belajar Al-Quran. Antara yang kita buat, yang kita susun oleh pengurusi dan juga jawatankuasa, untuk kita orang Meru ni terutamanya, untuk nak memahami Quran, untuk kelas kita pagi kita belajar tadabbur. Mungkin hari-hari lain kita ada kelas terjemahan, kelas bahasa Arab. Itu semua tujuan dia adalah untuk apa? Ingat, bukan untuk rekreasi minda. Selalu kita ulang itu kan? Kita datang mengaji ni bukan tujuan untuk apa? Rekreasi minda. Maksud rekreasi minda, contoh selalu pergi taman rekreasi. Buat apa dekat taman rekreasi? Kan jalan-jalan. Jadi jangan jadikan kelas kita, kelas-kelas agama ni seperti taman rekreasi. Datang untuk apa? Nyinggah-nyinggah aja. Tapi belajar sungguh-sungguh untuk memahami apa yang Allah nak untuk kita lakukan. Jadi sungguh-sungguh belajar. Tadi ada yang panggil lah. Haji. Ya. Itu ada satu hadis tu. Orang-orang yang Allah uji dia dengan beberapa kekurangan kat dunia ni. Sebab yang uji pun, yang jadikan tu pun Allah juga kan. Nanti di akhirat, disebut dalam hadis tu, dia akan diuji untuk masuk ke dalam neraka di akhirat nanti. Kalau dia masuk, dia akan masuk syurga. Itu di akhirat nanti. Dia ada orang-orang yang pekak, orang yang dia dah tua baru peringatan sampai. Dah nyanyuk dah ketika itu. Itu orang-orang yang nanti di akhirat nanti dia akan diuji lah. Selalu soalan tu ditanya tapi saya tak ingat hadisnya. Tapi pernah kita baca juga dalam kelas ni dulu. Kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir dulu. So kena cari baliklah tu insya-Allah. Tapi secara umumnya manusia Allah bekalkan alat makrifah ni. Jadi kita ada tak kemampuan untuk memahami, sudah tentu. Jadi sekarang ni dengan kadar yang kita ada, kita usahalah belajar sungguh-sungguh supaya kita celik tentang apa? Tentang akhirat ni. Jadi jadi orang yang bijaksana. Semua orang jadi orang bijaksana. Nak jadi bijaksana mudah aja. Belajar Al-Quran, confirm jadi orang yang bijaksana. Sebab apa? Sebab dia merancang untuk masa depan. Yang ini belum sampai masa depan lagi. Memang kita kena uruskan dunia, tapi ini sementara. Buat kerja penat untuk yang ini saja. Bahkan nanti kita akan mati. Yang kekal adalah akhirat. Jadi yang inilah sempat untuk kita kongsi. Dan kita pun dah rangkum dah sebenarnya. Bukan saja Allah bekalkan alat makrifah. Tadi kita selalu sebut tentang Quran. Quran itu bekalan dia. Al-Quran. Kemudian bila Allah bekalkan Al-Quran ini, Allah tak bekalkan Al-Quran semata-mata tanpa guru. Allah utuskan siapa? Allah utuskan Rasul. Rasul sebagai apa? Sebagai contoh. Tengok, adakah Nabi baca Quran je kerja dia? Adakah Nabi, sahabat-sahabat Nabi belajar je? Tak. Bekerja. Selepas dia belajar dengan Nabi, mereka bekerja, berjihad pada jalan Allah. Sebab tu Rasul sebagai contoh. Dan apa lagi Allah sediakan untuk kita untuk melaksanakan ni? Allah sediakan kita rezeki. Cuma hari ni kita fokuskan kepada ni, yang paling penting ni. Apa dia? Alat
Alat ma'rifah tujuan dia untuk semua ni lah. Untuk nak memahami Quran, untuk mengikut contoh Rasul, untuk menggunakan rezeki, semuanya mesti dengan pengetahuan yang sahih. Ya, wallahu a'lam. Jadi saya kira sekadar itu dulu. Ya. Apa dia? Hati. Tindakan. Ya, betul. Betul. Itu balik kepada petunjuk. Kita pernah bincang petunjuk ada 4 je. Petunjuk ada 4. Petunjuk yang berbentuk Allah bagi dalam bentuk ilham. Bukan ilham, apa nama? Kita kata apa? Insting yang naluri semua orang ada. Macam lebah, Allah ciptakan lebah, dia tahu nak buat rumah dia dekat mana kan? Walaupun dia tak ada akal. Burung ada rumah dia. Manusia buat rumah macam mana? Tak macam burungnya rumah. Jadi itu untuk urusan dunia, memang Allah dah setkan dah. Tapi untuk akhirat tu kita perlu taufik, macam Haji sebut tadi lah. Taufik ni nak dapat, mesti kita kata kita nakkan Al-Quran. Allah akan, kita faham Quran, Allah akan tunjukkan jalan untuk kita buat dapat taufik tu. Itu mungkin lain kali kot kena terang balik, takut terlalu ringkas jawapan ni. Tu balik kepada nota, cuba cari, Haji cari nota yang kita bincang tentang 4 jenis petunjuk. Ada, kita pernah bincang dulu. So untuk urusan dunia, itu petunjuk yang pertama. Memang Allah dah jadikan kita boleh nak buat dah urusan dunia. Tapi untuk akhirat, perlukan taufik. Ya. Cari balik insyaAllah. Barakallahu fikum. Jadi itu saja untuk pelajaran kita pada pagi ini. InsyaAllah jika tidak ada aral, minggu depan kita masuk surah An-Nazi'at. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.